Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 19 ingin membentangkan Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2002. Mari kita kenali apa itu Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Sebelum 1983, hak-hak harta intelek di Malaysia telah ditadbir oleh Pejabat Cap Dagangan dan Jamin Hak. Pada tahun 1983, pejabat ini kemudian ditukar nama kepada Pejabat Cap Dagangan dan Paten. 27 Oktober 1990, pejabat ini telah ditukar nama kepada Bahagian Harta Intelek BHI. BHI telah dijadikan sebuah badan berkanun pada 3 Mac 2003 dan dikenali sebagai Perbadanan Harta Intelek Malaysia melalui berkuat-kuasanya Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2002. Perbadanan mengambil langkah penjenamaan semula apabila singkatan PHIM ditukar kepada MyMPO pada 3 Mac 2005 sempena pelancaran Hari Harta Intelek Negara yang pertama. Seterusnya, kita teruskan dengan apakah yang dimaksudkan dengan Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2002. Akta ini juga dikenali sebagai Akta 617. Tujuan akta ini adalah untuk mengadakan peruntukan bagi fungsi-fungsi dan kuasa-kuasanya dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Akta ini terdiri daripada 6 bahagian yang mengandungi 41 bahagian dan 2 jadual. Bahagian 1 permulaan. Bahagian ini mengandungi tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa serta tafsiran. Bahagian 2 merupakan perbadanan. Apakah itu penubuhan perbadanan? Perbadanan boleh atas apa-apa terma yang didapatinya patut membuat kontrak, memperoleh dan menikmati apa-apa jenis harta ahli dan harta tak ahli, serta apa-apa kepentingan mengenai harta itu yang terletak hak pada perbadanan. Apakah itu peruntukan peletakkan? Menteri boleh menetapkan suatu tarikh letak hak dan pada tarikh itu segala harta, hak serta liabiliti kerajaan Malaysia, pendaftar atau pengawal berpindah kepada dan terletak hak pada perbadanan tanpa apa-apa pemindahan. Seterusnya adalah keanggotaan perbadanan yang terdiri daripada seorang pengerusi, 4 orang anggota yang mewakili kerajaan, seorang daripadanya adalah ketua setiausaha kementerian. Seterusnya, 3 orang anggota mempunyai pengetahuan tentang harta intelek dan juga ketua pengarah. Seterusnya adalah tempoh jawatan. Seseorang anggota perbadanan hendaklah, melainkan jika dia terlebih dahulu mengosongkan jawatannya atau pelantikannya terlebih dahulu dibatalkan, memegang jawatan selama tempoh yang tidak melebihi 3 tahun dan layak untuk dilantik semula. Peletakan jawatan. Seseorang anggota perbadanan boleh pada bila masa meletakkan jawatannya dengan memberikan notis bertulis kepada menteri. Bahagian 3, fungsi dan kuasa perbadanan. Apakah fungsi perbadanan? Meningkatkan latihan dan penyebaran pengetahuan dan maklumat mengenai harta intelek, menasihati tentang kajian semula dan mengemaskinikan perundangan harta intelek, dan menasihati menteri secara am mengenai isu atau perkara yang berhubungan dengan harta intelek. Apakah pula kuasa perbadanan? Mengelakkan keraguan bahawa kuasa perbadanan tidaklah termasuk kuasa ketua pengarah di bawah perundangan harta intelek. Perbadanan hendaklah mempunyai kuasa untuk melakukan segala yang perlu bagi pelaksanaan fungsinya. Bahagian 4, peruntukan berhubung dengan pekerja. Mengambil kerja-pekerja kerajaan, gaji termana syarat perkhidmatan pekerja kerajaan hendaklah diambil kira, pelantikan pekerja lain ejen dan perunding, penerusan dan penyelesaian prosedur tata tertib. Bahagian 5, kewangan. Kumpulan wang. Suatu kumpulan wang yang dikenali sebagai kumpulan wang harta intelek yang akan ditadbirkan dan dikawal oleh perbadanan ditubuhkan. Perbelanjaan yang hendaklah dipertanggungan pada kumpulan wang, membayar apa-apa kos yang dilakukan oleh perbadanan dalam melaksanakan fungsinya di bawah akta ini. Kuasa untuk meminjam. Perbadanan boleh meminjam dengan kelulusan terlebih dahulu menteri dan kaedah pembayaran balik dan selainnya sebagaimana yang diluluskan oleh menteri bagi melaksanakan mana-mana fungsi di bawah akta ini. Bahagian 5, am. Permulaan pendakwaan. Tiada pendakwaan bagi mana-mana kesalahan di bawah akta ini boleh dimulakan kecuali dengan kebenaran secara bertulis daripada pendakwa raya. Kewajipan kerahsiaan.
Tiada anggota perbadanan mempunyai apa-apa cara sekalipun yang berhubungan dengan hal ehwal perbadanan boleh mendedahkan maklumat kepada mana-mana orang. Kesalahan dan denda hukuman. Seksyen 15(3). Kesalahan tidak menzahirkan kepentingan. Hukuman 3 tahun atau RM100,000 atau kedua-duanya. Seksyen 39(2). Kesalahan mendedahkan maklumat perbadanan. Hukuman 3 tahun atau RM100,000 atau kedua-duanya. Seksyen 9(a). Kesalahan disampingkan atas apa-apa kesalahan yang dikenakan hukuman pemenjaraan lebih 2 bulan. Hukuman harus meletakkan jawatan bagi seseorang anggota perbadanan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.